Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi amin. Maka tiada diistisna anak binatang yang disembelih ibunya. Situ kan? Maka tiada dikecualikan istisna. Istisna kecuali. Tiada dikecualikan anak binatang yang disembelih ibunya. Binatang yang bunting bila kita sembelih dia, anaknya itu tidak terkecuali. Apabila keluar ia daripada ibunya, mati ia dengan sembelihkan ibunya. Tiada dengan sebab yang lain. Kerana sembelih dengan tiada dengan sebab yang lain. Kerana sembelihan pada sembelih ibunya. Sampai situ noktah dia tu. Dikecualikan anak binatang yang disembelih ibunya, apabila keluar daripada perut ibunya, mati ia dengan disembelihkan ibunya. Tiada dengan sebab yang lain kerana sembelihan pada sembelih ibunya. Ini huraiannya. Maka jikalau keluar ia lagi hidup, maknanya anak tadi kita sembelih mak dia, anak tadi keluar masih hidup, padanya tafsil, artinya ada penghuraian. Kita sembelih lembu bunting, tiba-tiba dengan sembelih lembu yang bunting tadi, anaknya pun keluar lepas kita sembelih tadi. Jadi kalau dia keluar itu masih hidup, maka ada lagi hukum hakam di sana. Padanya tafsil, ada huraian. Maka jika padanya hayat mazbuh, maknanya dia hidup, tapi hidupnya sekadar hidup macam ayam dah kena sembelih. Kalau mengikut Imam Ahmad ke Imam Malik ke, hayat mazbuh ni dia sampai 2 hari je. Lebih pada 2 hari bukan hayat mazbuh. Mana kita sembelih ayam, sembelih itik kan, sembelih itik putih tu dia boleh bertahan 2 hari kan. Kalau lebih 2 hari tu bukan hayat mazbuh, tu dipanggil hayat mustaqirah. Kita mazhab Syafi'i saya tak perasan lama masanya tu. Kita sembelih itik putih kan, kadang-kadang 24 jam tak mati. Jadi kalau ikut Imam Abu Hanifah ni, kalau tak salah ingatan saya tengok dalam Fathul Mu'in sana, kalau dah 2 hari sembelih tak mati lagi, itu hidup tu bukan hidup hayat mazbuh tu. Yalah. So, hayat mazbuh paling lama sampai 2 hari je. Dah kena sembelih dia boleh hidup 2 hari je. Lebih pada itu dia kira hayat mustaqirah, hidup yang kekal. Jadi anak lembu yang keluar dengan sembelih mak dia tadi, kalau dia hidup, kita katakanlah hidup dia lama baru mati, tak boleh makan. Tapi kalau dia keluar macam kita sembelih ayam, lepas sembelih kulupur-kulupur mati, kita sembelih mak dia, anak pun hidup, keluar kulupur-kulupur mati, maka halal lah anak yang keluar tadi, tak perlu disembelih lagi kerana mati dia dengan sebab sembelihan ibunya, bukan kerana perbuatan yang lain. Kalau hidup, kalau mati dah automatically memang halal sebab dia mengikut ibu. Bila kita sembelih, tak, anak yang keluar tadi mati, maknanya dia memang betul mati dia kerana dia mati kita sembelih mak dia tadi, itu halal. Ini kalau dia keluar tadi hidup. Kalau hidupnya hidup hayat mustaqirah kan, hidup yang lama kekal, maknanya kita kena sembelih balik lah. Kalau lepas 2 hari baru dia mati, tak boleh makan lah, kena sembelih lain. Tapi kalau dia keluar tadi lentok mati, maknanya dia bukanlah bangkai, dia adalah makanan, sebab itulah disembelih ibu dia.
Ini yang kita baca semalam kan, bab bangkai. Bab kulit bangkai adalah suci dengan sama kan. Jadi termasuklah ni yang bukan bangkai ni tadi, makna kita sembelih mak dia, anak yang mati dengan sembelihan ibunya dia bukan bangkai. Adapun kalau mati bukan kerana itu dikira bangkai lah. Dan jika hayat mustaqirah pada, maka tak dapat tiada daripada disembelihkan dia. Jadi kalau dia keluar dah, lepas sembelih mak dia, dia hidup lama, lepas tu dia mati, mana bangkai lah dia. Jadi untuk nak apa, kena sembelih balik lah, seolah-olah gitu. Dan bangkai anak Adam itu suci, ia demikian lagi bulunya dan tulangnya. Bangkai anak Adam suci. Bangkai manusia lah maksudnya, bulu dia, tulang dia semuanya suci belaka. Habis ya. Jadi malam ni kita masuk faslun, ini suatu pasal pada menyatakan barang yang haram isti'mal. Mana haram penggunaannya. Isti'mal memakai. Sebab tu air musta'mal, air yang telah dipakai. Isti'mal madinya ista'mala dan istaf'ala tu. Haram menggunakan daripada bejana dan barang yang tiada haram. Jadi malam ni kita nak baca dalam bab menggunakan alat-alat bejana ni. Arab kata inak, orang Melayu kata bejana. Pinggan, mangkuk, cawan, sudu, tu semua bejana tu. Itu namanya bejana. Arab kata inak, dalam bahasa Melayu kata bejana, bajin alif nun, bejana. Dan haram atas laki-laki dan lainnya. Ini mengikut kaedah ilmu balaghah ini, kalau sebut laki-laki, mana manusia ni yang paling tinggi sekali laki-laki lah. Maka di bawahnya khunsa, di bawah khunsa perempuan. Nombor 1 laki-laki, nombor 2 khunsa, nombor 3 baru perempuan. Jadi manusia ni 3 jenis tu saja. Jenis laki-laki, jenis khunsa, jenis perempuan. 3 jenis. Jadi bila disebut yang atas sekali, yang kecil masuk di dalam yang atas. Kecuali balaghah tu. Satu assalamualaikum, tak payah lagi waalaikumna. Sebab kunna masuk dalam kum. Kum mukhatab bagi jamak muzakkar kan, belajar nahwu. Kum, assalamualaikum sekalian kamu laki-laki. Dan kutiba alaikumussyam, Allah kata diwajibkan atas kamu sekalian puasa. Kum, Allah tak kata kutiba alaikum wa alaikunnasyam, tak ada kan. Itu kan balaghah tu. Bila sebut sekalian kamu laki-laki, masuklah semua sekali jenis manusia. Haram atas laki-laki dan lain-lainnya. Sebab tu dia berusin lain-lainnya, dia tak kata khunsa dan perempuan. Ulama dulu mengarang ikut kaedah bahasa Arab. Isti'mal yakni menggunakan, memakai daripada bejana emas atau perak. Sama ada emas atau perak, pada makan dan minum dan lain-lainnya. Sama ada nak guna untuk tempat makan, sama ada guna nak buat tempat minum, sama ada guna nak buat pencungkil gigi, sama ada guna nak buat jarum jahit, sama ada guna nak buat sikat rambut, dan lain-lainnya. Boleh. Haram bagi laki-laki dan lainnya menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum dan lain-lainnya. Dan jika kecil atau sedikit sekalipun, walaupun kecil macam jarum, walaupun sedikit, maka haram pencelak mata. Maka haramlah menggunakan pencelak mata daripada perak ataupun daripada emas. Selalu kita pergi Mekah buat balik tu kan, yang botol tu, kemudian ada dia punya penutup tu dengan batang masuk ke dalam sekali tu. Sebab dia batu tu sebenarnya, kalau kita pergi sana banyak tu, dia orang jual batu hitam itu dibuat celak mata. Dia tumbuk dikisar jadi halus. Batu halus itu hitam, ubat mata. Jadi mentang-mentanglah kita banyak duit buat emas botol ya,
colok ataupun emas tak? Haram menggunakan botol dia ke, pencelak dia ke. Penyolek gigi, pencelak mata dan bekas celak. Pencelak dia punya kayu yang masuk tu, bekasnya botol tu tadi. Dan juga pencolek gigi. Penyolek gigi, bukan pencolek. Colek lain pula, penyolek gigi. Dan jarum. Jarum perak pun tak boleh, jarum emas pun tak boleh. Dan sudu perak, sudu emas. Ada yang beli sudu perak simpan kat rumah. Sudah. Nak buat perhiasan haram. Simpan kat rumah pun haram. Masuk almari tu, simpannya pun haram, walaupun tak masuk almari. Beli sudu perak simpan sorok pun haram. Di depan nanti dia cerita. Dan bekas ukup dan umpamanya daripada emas dan perak. Tahu bekas ukup? Orang dulu-dulu kalau badan dia tak sihat, dia akan berukup. Kalau orang Melayu kata bertangas. Tangas tahu? Tangas. Dia rebus daun-daun kayu ke akar kayu dalam air tadi, kan? Dah beruap air tadi, dia bungkus semua dengan tikar dulu kalau kampung. Mak saya selalu buat tu. Dibungkus dengan apa ni kan semua. Jadi wak yang keluar daripada air rebusan apa tadi, semua masuk dalam badan. Asap tadi dia berasap dengan air, itu namanya bertangas, berukup. Jadi dia berhajat kepada tempat rebus itulah. Tempat rebus akar kayu tadi, daun kayu tu yang dah dimasak. Jadi bila dia apa keluar wak. Bertangas kalau orang Melayu. Orang Melayu kata bertangas. Bahasa betul kita berukup. Kalau orang Banjar kata bertimong. Saya tahu sebab orang Banjar banyak buat ni. Kalau badan tak mau berpeluh, layu je, tak ada tenaga, lemah, bertimong tu hai kata dia, orang Banjar. Baru bertimong kata bertangas tu lah. Baru badan berpeluh, dia mengeluarkan peluh. Itu jadi saya ingat lagi perkataan bertimung. Orang Banjar sekarang pun banyak tak tahu bertimung. Saya tengok kat kereta, kulaan miring napa takurihing, itu bahasa lah. Macam mana boleh jadi gitu? Kulaan miring napa takurihing, tahu mana dia? Baik letak bertimung tu banyak yang tak tahu. Ikan mun hendak ampeh daripada garing bertimung. Hendak di belakang kereta. Ke Banjar ni. Saya boleh cakap Banjar lagi. Mun hendak kuat, hendak wagas. Setahun sekali bertimung, letak tu bertimung lah. Ini kulaan miring napa takurihing yalah. Marah pula orang Banjar kan. Ini dia orang ada persatuan dia Banjar ni. Kulaan tersedara. Kerabat dikatakan kulaan. Mana yang ada ni lah. Sama ada susuan ke, keturunan ke, ni nikah kahwin ke, dipanggil kulaan lah tu. Saudara mara. Miring pandang. Saudara pandang napak tu kenapa? Takurihing tersengih. Bukan senyum, takurihing tu tersengih. Takurihing. Baik banget muha takurihing. Kan? Cantik sangat muka tersengih. Baik banget muha takurihing. Saya boleh lagi cakap Banjar walaupun lama tak cakap. Sebab keluarga belah mak banyak Banjar kan. Sungai Manik bukan Datuk. Mana dia pergi ni semua Banjar semua masuk ni. Di Mekah banyak Banjar. Banyak lah, Banjar Masin. Mana dia pergi ni semua kulaan miring tak ada dalam kitab ni pun masuk juga. Pasal berukup tadi tu. Berukup. Dan bekas ukup dan umpamanya daripada emas dan perak. Dan haram berukup dengan dia. Mana simpan bekas tu pun tak boleh, guna pun tak boleh, berukup dengan dia pun tak boleh. Emas dan perak tadi. Melainkan kerana darurat. Kecuali dah darurat. Kita fahamlah usul fiqh darurat. Mana kalau tak makan mati, darurat. Kalau tak beli tak ada rumah,
kena hujan, kena panas, itu darurat. Apa dia? Seperti pencelak mata daripada emas atau perak, bercelak dengan dia kerana mencerahkan matanya dengan dikhabar tabib yang adil. Tiada cerah matanya melainkan dengan dia, maka harus istimalnya, haruslah menggunakan dia. Itu darurat. Doktor yang adil, orang Islam, dia kata mata kamu ni hanya boleh terang, kamu kena gunakan pencelak mata daripada emas. Itulah darurat, barulah boleh menggunakan. Emas dan perak tu macam itulah semua. Dan haram mengupah perbuat sesuatu berjana daripada emas atau perak, dan haram pula mengambil upahnya. Kita upah orang suruh buatkan sudu perak, buat sudu emas tak ada orang buat lah, mahal tak? Sudu perak mungkin lah boleh. Mengupah itu haram, dan mengambil upahnya pun haram. Kita upah suruh orang buat dan kita sendiri tukang buat, dua-dua kena. Haram mengupah dan haram mengambil upahnya. Gigi emas, mana ada orang sekarang pakai gigi emas, tak ada dah. Dulu gigi emas macam cerita tadilah. Makna dia tak boleh gunakan benda yang lain kecuali emas sahaja. Benda lain mana boleh. Kalau gunakan tembaga dia bersenam, kan berbahaya. Kalau guna perak pun tak kuat, lembut kan. Jadi emas yang sesuai, jadi boleh lah. Benda lain tak boleh guna nak ganti gigi kan. Yang boleh emas saja, sebab emas dia tak ada benda yang akan menyebabkan menjejaskan kesihatan. Kalau perak kan dia kita pakai lama-lama dia hitam. Ada gak senam dia, kalau emas tak ada. Sebab tu harus pakai gigi emas. Tapi pakai gigi emas kerana memperbetulkan kerosakan yang ada pada gigi. Adapun pakai kerana nak menambahkan cantik, muktamad hukumnya haram bagi laki-laki. Perempuan tak masuk, laki-laki je. Gigi duk elok, tak ada rosak apa-apa, ambil pasang gigi emas, haram. Laki-laki. Perempuan tak apa, memang pakaian dia emas dan sutra. Ha? Emas adalah duit, tak boleh tanam. Tak boleh. Kena korek bawa keluar. Sebab tak boleh memubazir. Bila kita tanam duit, mubazir. Kena kopak bawa keluar. Kecuali kalau sampai ke tahap menyakiti mayit. Dan nak dikorek tak boleh juga sampai patah gigi si mati pula. Itu lain hukum. Tapi selagi boleh dengan tidak menyakiti si mati, mesti keluarkan dia. Dan tiada wajib ganti atas orang yang memecahkan dia seperti segala alat permainan. Halo? Halo? Dia tak mau jawab. Saya pernah Assalamualaikum ayah, tu yang saya tak Assalamualaikum tu, dengan bunyi dulu baru Waalaikumsalam. Kita orang Assalamualaikum punya ayah, rupanya dia salah nombor. Tu tak terus bagi salam. Dan tiada wajib ganti atas orang yang memecahkan dia seperti segala alat permainan. Mana kalau orang simpan sudu perak, datang kita masuk rumah dia, pergi ambil kepak gitu patah, tak wajib ganti. Jangan ambil balik je. Sama tak? Kita tengok orang letak gitar kat rumah kan, kita sepak pecah, tak wajib ganti. Halo? Waalaikumsalam. Dia tengah mengajar. Ha? Ganggu lah ni, ganggu lah sikit. Dan nanti sikit je. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu. Oh, saya tak ingat lah. Tak ingat lah. Saya di Seri Skosta. Dekat. Tak ingat lah. Ya, Waalaikumsalam. Law anzalna hadzal Qur'an, surah apa panggil? Surah Asri.
Tak salah lagi saya call dia balik lah. Dan tiada wajib ganti atas orang yang memecahkan dia seperti segala alat permainan. Tapi kalau lah ni kita buat gitu tak boleh kan. Alat permainan yang haram lah, bukan yang tak haram kan. Seperti haram isti'mal yang tersebut, haram pula menaruhkan dia dengan ketiadaan isti'mal pada qaul yang asah. Haram mengguna, maka haram juga menyimpan, yang saya cerita tadi. Mengikut pendapat yang lebih kuat. Kita tak guna, cuma simpan aja pun haram. Sebab kerana menaruh itu menghilakan kepada isti'mal. Boleh ni, bahasa lama ni. Sebab bila simpan, mungkin boleh guna sebab ada simpan. Itu menghila mana menarik. Dengan menyimpan itu menarik kepada menggunakan. Maka sebab itu haram. Pengguna haram, menyimpannya pun haram. Sebab bila ada, bila-bila boleh guna. Mengikut kaul yang asah. Boleh. Dan haram pula bejana yang disadur dengan emas atau perak jika daripadanya sesuatu dengan dilintangkan atas api. Ini kan payah bahasa dia tu. Haram juga kita menggunakan bejana yang disadur. Sadur ni benda dibalut. Kan selalu kita pakai jam tangan kuning, cermin mata kan, cermin mata yang tu kan? Itu sadur tu. Yang kuning tu emas tu. Emas kalau dah dibakar jadi cair kan air dia tu. Jadi cair dia tu lah dia orang celup. Sadur kan. Kadang-kadang orang kaya kepala paip. Kepala paip pun nakkan emas, sadur dengan emas. Kadang-kadang Julian ke. Nah. Kalau nak beli emas 5,000, jadi ambil lah yang tembaga ke. Sadur. Nah, nampak sebiji emas memang luar tu emas. Sebab sadur tu dibalut dengan emas. Sebiji emas. Dia tak tahu dia pakai besar tu orang yang emas. Kalau nak ragut bukan beg tangan senang tarik. Ya tak? Beg tangan ni pang sekali putus ambil. Dengan tangan-tangan sekali. Tangan boleh buat spare part kan. Nak buat apalah, kadang-kadang saya tengok, ya Allah. Nak kita tengok lah, no, penuh tu. Bukan kecil-kecil tu, ya. Besar-besar. Mami jarum. Oh, mami jarum. Bila tanya dia kata dah itu hobi dia, kata dia. Bila dah pakai macam tu rasa puas. Saya bukan nak menunjuk-nunjuk, cuma nakkan kepuasan diri. Ada iklan dalam TV kan. Saya bukan nak menunjuk, cuma nakkan kepuasan diri. Mana ada kepuasan diri atas dunia, pembohong aja. Kepuasan hanya ada dalam surga. Mencari sesuatu yang mustahil. Tak ada puas di dunia. Pakailah kereta apa pun, buatlah mahligai apa pun, takkan ada puas. Sebab Allah telah berikan puasan hanya ada dalam surga. Kita nak cari tadi. Nak mimpi tak tidur, pelik. Orang nak mimpi kena tidur dulu. Nak puas kena masuk surga dulu. Masuk surga kena mati. Janganlah gantung diri kan. Sebab gantung diri tak masuk surga walaupun mati. Betul? Nakkan puas dalam surga, nak masuk surga kena mati. Tak boleh mati gantung diri masuk neraka. Dan haram pula bejana yang disadur dengan emas atau perak jika daripadanya sesuatu dengan dilintangkan atas api. Maknanya kita sadurlah kunci ni dengan emas atau perak, kita bakar dekat api, itu dilintangkan di atas api. Bila kita bakar atas api, maka tanggallah sadurannya, itu haram. Memakai pakaian yang bersadur, kalau kita bakar, dia boleh tanggal saduran emasnya tadi. Kan plated tu orang putih sadur ke? Saya pun orang cerita. Yes, ya. Gold plated 24 karat, gold plated. Wah, tengok. Ni kakak komen sikit, betul ke? Tengok tu bukan main lagi. Kalau cermin mata, betul lah, selalu saya dulu cermin mata. Buka tengok ustaz punya berapa tu, dia punya saduran plated aja. Oh, 12 ni swasta ustaz, dia kata. Aku mana tahu. Wah, 24 tu 916 kata, 916. Itu yang 24 karat. Kan cermin mata yang kuning, yang ada apa sikit, perang-perang sikit. Dia punya sadur tu, cermin mata tu. Jadi yang kuning ada pen ke, cermin mata ke, jam tangan tu, saduran tu lah. Kalau kita bakar, tanggal penyadurnya, haram pakai apa jua.
Bejana yang daripada itu, apa juga pakaian. Wah, tu mula tengok cermin mata dah tu. Tapi kalau yang kita pakai ni tak tanggal sebab terlalu sedikit. Bila kita bakar hitam lah jadi dia. Balik tanggal kita bakar hitam terus. Saya punya Rodenstock patah. Rodenstock dulu pun tahun 85 300 lebih. Tangkai saja. Cepatlah pakai sikit mahal. Bila dah patah kan, macam mana kotel-kotel patah, saya cuba bakar tak boleh keluar, dia hitam saja. Kerana sadurannya terlalu sedikit. Kalau banyak tu mana dah emas meliputi dia. Jadi ada emas yang boleh diambil. Sebab itu haram kalau tanggal, sebab ada emas yang boleh diambil. Yang ini hanya rupa dia saja. Zat emasnya ada terlalu sedikit. Itu memakai barang saduran je lah. Masuklah pen kan, selalu pen Parker ke apa tu kuning kan. Mana kalau kita kikis tak dapat nak ambil dia punya emas dia. Terlalu sedikit. Maka jika tiada, maka tiada haram. Boleh. Maknanya kalau kita bakar dengan api tak tanggal saduran dia, tidak haram. Maka tafsil ini pada pihak istimal atau menaruhkan dia. Jadi penghuraian ini yang haram bersadur dengan emas tadi, kalau kita bakar dia tanggal tak bakar ni, tanggal dengan tak tanggal ini, dari segi mengguna dan menaruh dia, kita guna dan kita simpan dia. Adapun perbuatan yang ni menyadurkan dia haram mutlaqah. Perbuatan menyadur itu hukumnya haram. Mengguna tu dengan menyimpan tu lain. Kita ambil tembaga ataupun besi, kita celup dengan emas tadi tu, perbuatan itu haram. Dan mengupahnya juga adalah haram. Kita tengok dia orang lebur emas sekejap je, emas sebenarnya cukup cepat cair. Kan dia letak dalam dia, saya dia pump kan, sekejap dah jadi air dah. Apa nak sadur? Duit kan? Celup situ dah jadi emas biji, buat poket emas. Jadi kerjanya itu haram, menyadurnya itu haram. Mengupahnya haram, mengerjakannya pun haram. Demikian lagi memberi upahnya dan mengambil upahnya. Mengupah dan mengambil upah haram. Dan tiada haram bejana emas dan perak yang disadurkan dengan tembaga. Terbalik. Manalah tahu dapat pula cawan emas, gaji-gaji tak? Dalam tanah timbul cawan emas, harta karun. Nak guna emas tak boleh. Tak? Nak jual takut pecah temelang. Mana dapat cawan emas ni? Macam-macam cerita. Saya bawa dekat tukang apa, sadur dengan tembaga. Nak tutup jangan orang tahu. Ini kalau dah timbul, mana kau dapat kan? Mana ada orang pakai cawan emas? Jadi harta karun. Jadi kalau sadur dengan tembaga tak apa, dengan syarat macam tadi. Kalau kita bakar, tembaga tu boleh tanggal daripada cawan emas tadi. Tapi kalau sadur dengan tembaga tak boleh tanggal, tak boleh pakai. Sebab kilauan emas masih terlepas sikit dekat tembaga tadi. Boleh. Dan tiada haram berjana emas dan perak yang disadur dengan tembaga, ataupun mangkuk perak ke sudu perak ke, kita sadur dengan tembaga, sadur dengan steel ke apa benda, tak kira lah kan. Dan umpamanya jikalau dapat daripadanya sesuatu dengan dilintangkan atas api, macam tadi kita sadur, kita punya cawa sudu perak lah kita katakan, kita sadur dengan tembaga. Kalau kita bakar dekat api, tanggal sadurannya, itu tak apa. Tapi kalau tak tanggal, tak boleh. Sebab terlalu sikit tembaganya, tak boleh menutup perak tadi. Emas tidaklah, tapi kalau perak boleh jadi kan. Kita sadur sudu perak dengan tembaga. Demikian lagi jika dikaratkan berjana emas dan perak. Kita bubuh ubat, emas jadi berkarat. Emas ni kalau kena suasa tu lain, dicampur emas dengan benda-benda lain. Orang yang masak emas yang jadi air, emas tu kalau kita rebus macam timah juga.
Dan kita bakar sekejap aja, betul-betul air itulah, betul-betul air tu, tapi emas. Kemudian dia nak buat acuan kan, tanah liat ke apa, buat acuan, tuang situ, jadilah. Nak buat rantai ke, buat kalau tukang tangan punya kan saya tengok. Sebab saya pernah agak rantai rumah, dah jemur pakai, nak tukar murah, bawa tukang-tukang lu bikin lain lah, dia bakar jadi macam tu. Lepas tu dia jadi macam dawai sebatang aja. Ini lu punya, lu tengok sebatang dawai. Lepas tu barulah dia buat bentuk-bentuk lain. Sekejap sangat dia bakar dengan pakai alat tu kan. Bukan yang kita kata gas sekarang ni, cuma yang pakai pam kaki tu. Dah cair. Jadi macam air betul, macam air timah lah kan. Ada tuang lah acuan, beku, jadilah dia. Apa juga acuan yang dia buat. Jadi dalam sedang dia cair itu, kalau termasuk pijar, tahu tak pijar? P-I-J-A-R, pijar. Dianya macam tawas. Tawas tahu tak? Tawas ini kalau orang nak menjernihkan air guna tawas. Kalau orang Pakistan yang janggut tebal tu, lepas dia cukur tu dia ada tawas, dia gosok masam bagi hilang pedih gatal itu. Memang ada kedai-kedai tunggu gunting rambut dia simpan, lepas dia gosok tawas. Dia macam gula batu tawas, cuma rasanya kelat. Masam tawas, bukan kelat, masam tawas. Pijar macam tawas juga, warnanya biru. Alah, kedai mamak ada, tanya dia. Selalu dia orang nak bunuh kumbang kat pokok kelapa, dia letak sikit, tak dalam kain, dia letak dekat pucuk kelapa. Kumbang dia dalam keluar sebab dia punya air tu. Pijar tu. Pijar kalau kena mas, tak dapat nak diselamatkan mas itu. Musnahlah mas kalau dah kena pijar. Seperti musnahlah susu kalau masuk nila, rosak susu sebelanga sebab setitik nila. Begitulah mas kalau kena pijar habis. Kalau ada mas lah, roket mas kena pijar tu, dia akan hitam, tak boleh nak dikuningkan lagi. Gelang mas kalau kena pijar, dia akan hitam tu terus, tak boleh nak diselamatkan lagi. Kalau besi yang sudah berkarat, sama kan, Tuhan buat ada masing-masing dengan lawannya masing-masing. Seperti api, kalau dah kena air tak boleh buat apa kata api, surrender aku, takkan boleh menyala lagi. Kalau menyala pun api yang lain lah, api yang dah kena air tadi padamlah dia. Api yang kena air tadi padamlah dia, kalahlah aku dengan air tadi. Kalau yang ada tu api lain, bukan api yang kena air tadi dah. Boleh? Begitulah emas kalau kena pijar tadi. Dah Tuhan buat gitu kan. Tiap-tiap satu tu ada mengalahkan satu. Besi begitu punya kuat kan. Kalau dah berkarat nak buat apa? Bila kita bakar pun habis, dia jadi abuk je karat tu, tak jadi besi dah. Besi kita simpan lama dah berkarat. Besi bila dah berkarat, kita bakarlah nak dapatkan besi balik, tak ada, dia terus jadi abu je karat dia tu. Paranglah kalau kita biarkan dia berkarat kan. Kita nak sah balik, dia tak mau, dia belekuk-lekuk dah. Karat tu dia besi tu lah, tapi dah karat. Bukan besi lagi, sudah jadi karat. Serupa tak kalau kayu kita bakar dah jadi abu, nak buat apa lagi? Arang dah jadi abu, menang jadi abu, kalah jadi arang kata orang. Kayu kalau dah terbakar dah jadi arang, nak buat apa arang? Apatah lagi dah jadi abu, kena angin terbang. Hebat kan? Kita duk bakar nampak jasam, abu tak ada apa pun. Kadang-kadang hari-hari pula tu, hari-hari nah abu ni arang ni asap kan. Kita baling puting tu arang kan, yang keluar tu abu. Kadang-kadang sampai 20 batang sehari kan. Ada arang, ada abu, tapi tak nampak dah. Ini kerja Tuhan kan. Punya hebat Tuhan buat. Api kan, habis. Kadang-kadang orang pun kena bakar habis. Tapi tak habis langsung, orang ada kat abu dia. Tengok bakar-bakar tu ada lagi tulang-tulang dia. Ni tadi. Demikian lagi jika dikaratkan bejana emas dan perak. Kalau saja kita biar perak dengan emas, dia tak boleh berkarat. Kecuali kena letak benda baru dia boleh berkarat. Sebab tabi'inya Allah buat emas, dia tidak akan berkarat. Allah buat gitu kan. Semula jadi emas, dia tak berkarat. Yang berkarat besi. Kalau emas juga berkarat, tak adalah nilai emas. Dah Allah buat gitu kan. Macam kita lah Allah buat. Orang, selama-lamanya orang lah, takkan boleh jadi lembu. Kalau orang sekejap lembu, tak habis lah, mana orang mana lembu.
Sekejap besi, sekejap emas, sekejap perak, sekejap tembaga. Mana perak, mana tembaga? Yang emas lah Tuhan buat, yang tembaga lah. Yang minyak lah, yang air lah, yang gas lah kan. Innallaha kana aliman hakima. Itu kunci dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana. Yang dia buat dunia ni pun tak terkaji dia kita. Dunia yang bakal kiamat ni tak terkaji dia kita. Ya tak? Apatah lagi yang dalam surga kekal selama-lamanya. Tiba-tiba kita tertawan dengan dunia yang macam ini, kita lupa akhirat. Sebab sana tak tengok, sini dah tengok. Yang sana hanya dengar cerita. Walaupun cerita tu muktamad, pasti betulnya sebab datang daripada Rasul. Rasul tu lidah dia tak boleh nak cakap bohong. Bukan dia tak mau cakap bohong, memang tak boleh cakap bohong Rasul. Sebab tu kalau manusia biasa dia tak boleh, sebanyak sedikit mesti terkeluar bohong. Tapi kerana dia Rasul, sebab tu dia tak boleh keluar bohong. Bukan dia tak mau bohong, tak, memang tak ada bohong. Seperti mana api, tak ada air dekat api. Kalau ada air, mana ada api? Begitulah bohong dengan Rasul. Itu pun manusia tak percaya juga. Ratusan ribu perkataan Rasul, kalau dia tu manusia biasa, mesti ada satu dua yang bohong. Kalau tidak pun dengan secara tak sengaja mungkin jadi kan. Mat, jangan keluar Mat, ni hantu tengah main ni. Bohong juga, mana dia tengok hantu main? Kau jangan keluar ni, tengah senyum ni hantu tengah main. Nampak ke dia hantu main? Dia cakap bohong. Sebab tak pasti hantu betul main tidak. Dia ingat tak bohong kan? Bohong tu sebab betul memang nampak tu dia hantu duk main. Kau jangan keluar kan, dia gigit. Betul, dia tak nampak. Mana dia tahu hantu tengah main? Boleh tak? Kalau saja-saja nak melepaskan diri pada bohong, memang tak lepas punya. Sebab tu Nabi kata al-insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Manusia tak akan sunyi salah dan lupa. Muhammad tak ada salah, tak ada lupa. Kalau salah lupa hukum. Takkan berlaku salah dan lupa kepada Nabi itu semata-mata kerana nak menyatakan agama. Sebab Allah utus Nabi untuk agama. Jadi apa kelakuan Nabi, semua kelakuan agama. Maka sebab itu dia jadi ikutan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu. Allah tak kata sesungguhnya Nabi itulah ikutan kalau kamu nak baik. Segala apa yang ada pada Nabi semua baik. Sebab tu Allah yang buat Nabi, Allah dah kata. Kalau nak ikut Nabi, kalau nak jahat ikut syaitan kan. Kalau nak manis ambil gula, kalau nak masam ambil asam. Tak? Nak masam lagi asam Jawa, asam Melayu tak ada. Kotlah ada asam lebih masam lagi, tak ada, asam Jawa je. Asam Melayu tak ada, asam Minang tak ada, tak. Tambah asam Kerinci Mendiling lagi tak ada. Sebab sukunya makin kecil. Sebenarnya berjala je ramai kan, Kerinci. Dia makin kecil-kecil suku dia. Mana dia begini? Semua suku masuk dalam Hotel Badrin. Jika dikaratkan emas dan perak, sekira-kira menutup oleh karat zahirnya dan batinnya. Semua karat, luar karat, dalam pun karat, tak nampak lagi emas. Bolehlah guna bejana emas dan perak yang telah dikaratkan ini. Maka sebab itu emas dan perak ini, hikmah yang Islam mengharamkan dia, orang tahu dia adalah emas dan perak. Maka sebab itu haram bagi laki-laki dan juga perempuan. Perempuan dia hanya boleh pakai emas di rumah yang tidak menyebabkan orang lain boleh tengok dan teringin. Boleh orang perempuan pakai emas, tapi bukan tempat-tempat yang dipamerkan menyebabkan orang lain tengok. Dia rasa kecil hati dia, kenapalah aku tak dapat tengok orang lain lah, cantik gelang dia, besar gelang dia, berlekuk tangan dia, kan? Bila dah pakai, mulalah gatal lah, saja-saja je. Tak gatal pun buat gatal tak. Saya tengok pakai cincin Zamrud besar, tak berapa ribu dia beli tak tahulah. Zamrud kan jernih je. Saja-saja je. Garu, orang garu muka tangan kanan, tangan kiri. Tengok Zamrud besar, saya punya ni tak besar, dia pun dekat 3,000 ni. Kalau saya tak beritahu, orang tak tahu nilai dekat 3,000 dah, Pak Arab minta. Saya kata saya tak jual 3,000. Saja dia beritahu, dia orang tak tahu. Saya beli murah je, Pak Arab dah letak nilai 3,000. Wah, tengok saya tunjuk Zamrud Colombia. Sebab ini dia bukan macam emas. Boleh jadi 3,000, boleh jadi RM3. Boleh jadi. Kalau emas dia muktamad macam tu, itu beza dia. Bila orang Minan, orang apa? Orang sanggup bayar mahal. Sebab tu permata Intan Belian, tuan-tuan beli belian tu 5-60 ribu, nak jual 5 ribu pun bayar. Nak tolak balik.
Walaupun intan, walaupun belian. Tapi kalau emas, kalau beli 10,000, paling-paling kurang pun 8,500 boleh jual. 15% aja dia punya turun. Beli 10,000 boleh jual 8,500. Itu kalau sama harga. Apatah lagi dulu beli murah, sekarang tengah mahal. Sekarang banyak naik dia mas. Sampai yang dia dah buat yang hancur-hancur tu, dia bakar balik, dapat balik emas ni, punya ambil. Mana ada orang kerja tukang emas badan boleh gemuk? Sebab dia tak boleh kena angin. Orang kerja tukang emas mana boleh? Dia kikir tu yang abuk keluar tu, tahan kain buruk bawah ni. Kain basah letak bawah, jangan bagi dia terbang. Nanti jurus dengan air ke apa, boleh ambil balik tu, sapu abuk-abuk dia tu, dibakar balik, dapat balik emas dia. Kalau bubuh angin, habis dia terbang di angin. Lepas tu orang kerja tukang emas, panas dia berpeluh. Dululah, sekarang dah ada aircon, okey lah. Tak boleh angin terbang emas tu, yang dah potong, yang dah kikis. Dia dah ni, dia dah apa kan, dah dituang dalam acuan tu, bukan sempurna, kena kikis lagi, kena apa lagi. Mana ni cerita tukang emas lah. Sebab saya dulu tolong kawan meniaga emas, yang tahu cerita emas. Dia bagilah komisen, kira lu angkat marilah, saya tahulah kata dia. Bukan Melayu, Cina pun. Dia ajar saya cara nak tahu emas, berapa persen emas, berapa benda lain. Yang tahu Tuhan buat emas sikit, cuba kalau emas macam besi, siapa nak emas? Lembik bukan boleh buat apa, buat pisau pun tak tajam. Nak buat tiang rumah tak boleh, patah halang. Lembut. Kan Tuhan tu maha bijaksana, dia buat cantik tapi tak kuat. Kalau rupa cantik kuat macam besi, Allah, udahlah kilat cantik kuat macam besi, tak tahulah emas tu macam mana dia. Tapi dah Tuhan maha bijaksana. Emas cara emas, perak cara perak, ya tak? Besi cara besi, minyak cara minyak, orang cara orang, jin cara jin, setan cara setan, ya tak? Lembu cara lembu. Ya tak? Boleh lah tu, kita nampak tu. Tapi wa qalilun min ibadi syakur, Allah kata. Sikit aja hamba aku yang bersyukur. Pasal kurang guna akal ke sana. Guna akal, kebesaran Allah itu kurang. Dia guna akal bagaimana nak seronok. Banyak menggunakan akal bagaimana nak seronok atas dunia, bagaimana nak hebat, bagaimana nak senang kan. Kita nak senang dunia, nak senang akhirat. Ulama usuk ni. Mana dia? Maka padanya tafsir yang tersebut, jadi samalah dengan tadi, dengan yang sudu perak, sudu emas, kalau dicelup dengan tembaga. Kalau karatnya, maknanya kalau kita bakar, tanggal karat dia, tak apalah. Tapi kalau dibakar, karat masih tak tanggal, masih karatnya masih sedikit, masih tak boleh menggunakan dia. Mana kalau kita karatkan tembaga ada emas dan perak tadi, hingga menutup oleh karat akan emas dan perak tadi, mana kalau kita bakar pun boleh tanggal karat tu punya tebal, boleh lah. Tapi kalau tak tanggal karatnya, masih haram menggunakan dia. Boleh? Boleh faham tak ni? Nak baca kitab ni balik esok? Boleh faham ya? Nak jadi ustaz balik mengajar Matul Badrin, ya tak? Kalau tak kita jadi ustaz, siapa nak mengajar Matul Badrin balik? Kalau tak kita nak jadi ustaz ni mengajar Matul Badrin, siapa pula nak mengajar Matul Badrin? Ya tak? Sekolah hari ni tak pakai buku Matul Badrin. Kalau tak kita, kesianlah tok guru ni, habis kitab dia orang tak baca dah. Baca tak faham. Kalau kita sambung kan, pahala besar. Sambung. Dan harus ismal jana yang lain dari keduanya. Tapi selain emas dan perak, kita boleh guna berjana. Tak? Nak guna yang daripada simen ke, tak? Daripada kapur ke, daripada batu ke, daripada zamrud ke, akik ke, zabarjad ke. Sebab batu ni macam-macam jenis kan. Harus istimal berjana yang lain daripada keduanya, seperti berjana yakut. Arab kata yakut, yakutul ahmar. Yakut ni permata delima. Delima ada yang merah, ada yang putih. Cuma batu dia, ahli permata dia tahu, walaupun putih ini delima, walaupun putih ini belian, ini putih ini intan. Saya pun tahu juga. Tapi kalau dah betul-betul tak tahu, kena bawa kedai yang ada alat. Kedai yang ada alat betul, tengok letak tu kan, dia punya naik meter. Itu betul batu. Sebab kadang-kadang kaca ni lebih berkilat daripada belian lagi. Jadi yang nak tahu ini, kedai permata saja yang tahu. Maka sebab itulah hanya Jauhari yang mengenal mak nikam.
Tahu dia punya peribahasa ke tu? Hanya Jauhari yang mengenal mak nikam. Jauhari itu asalnya daripada jauhar, jauhar permata. Jauhariyun ahli permata. Hodron hijauan, hodrawiyon tukang jual sayur. Samakon ikan sumakiyon tukang jual ikan. Jadi Jauhari itu ahli permata lah, yang mengenal mak nikam. Permata yang baik dikatakan mak nikam. Hanya Jauhari yang mengenal mak nikam. Belian tu sebesar macam mata ikan keli tu, kecil lagi pada apa pun, harganya sampai ratus-ratus ribu. Tapi dia kerana kejernihan dia, cahaya yang dipancarkan oleh belian tadi, yang selalu yang mahal daripada Borneo dengan Afrika. Ini cerita permata pula sebab ada dalam kitab ni. Boleh. Jadi yakut ke intan, kan kalau dulu orang pakai cingkrongsong intan, dia punya cahaya putih ke hitam-hitaman. Dia tidak jernih, boleh tembus ke belakang. Belian tu berapa kekuatan siksa api tu kan, dia masih tidak hancur lagi. Kekuatan dia, benda yang paling keras Tuhan buat adalah berlian. Batu, tapi dia terlampau dek keras, dek kerana kerasnya itulah maka dia jernih, memancarkan cahaya yang biru, yang kuning. Yang paling mahal sekali cahaya pancarannya biru. Yang kedua pancarannya kuning. Belian tu saya tahu tu, sebab Banjarmasin lah ni ada belian sana. Yang biru dipanggil belian Mon, yang kuning belian Cepaka. Mahal belaka tu. Yang kita beli ni cahaya lebih kurang je belian juga, tapi nilai lah macam zamrud macam ni ke lah. Tak. Yang macam ni juga pun sampai juta harga dia. Besar sama je. Besar sama, tapi nak ular tunggu dekat pameran permata sedunia kan. Ular je kan, kau sorong tak dia petok. Besar macam ni juga, 3 juta sebiji. Bukan besarnya, kedudukan batunya dari segi kejernihan dia, kecantikan dia, mana kita tahu. Dia orang lah letak 3 juta, siapa nak beli? Bukan macam emas. Harga dia orang saja minat orang ramai pada, macam suara burung lah. Siapa nak beli suara burung merebut sampai 20,000 seekor? Orang gila-gila dia beli ke? Ikan flower horn tu, bonggol tak senonoh pun saya beli dah 6 bulan dah. 6 bulan saya beli tak mau bonggol pun. Nombor naik. Nombor kat belakang dia naik dah, nombor Cina tu. Bonggol tak ada. Oh, rumah saya buat nak belikan ikan, anak ikan makan. Bagi sekali 20 ekor, sekali dia rentap habis. Bukan dia makan, dia bunuh. Dia pemangsa. Dia makan mati dia lepas, makan dia mati dia lepas. Flower horn. Sekarang undang-undang kalau kita lepas tempat awam salah tu. Sebab dia makan ikan-ikan lain. Dia asalnya daripada ikan yang makan orang tu. Piranha. Kantung-kantung. Mana masuk ni? Piranha masuk, flower horn masuk. Buat ikan pula. Saya ada pengalaman ikan jadi nelayan. Flower horn ada kat rumah 6 bulan dah bela. Menantu saya pindah Alostar, dia punya, dia tak mau balik sana, takut mati, tinggal rumah saya. Jadi kerja pula, kata aku setengah bulan sekali nak basuh dia punya ni. Tak, aku nak kerja sia-sia. Nak beli anak ikan pula, saya beli udang je lah, udang laut, potong-potong bagi, makan hidup pun. Dah tak ada udang ikan, beli ikan kat pasar, potong isi bagi. Dia bangsa makan orang punya ikan. Apa benda dia sapu habis. Nyamuk lihat tak mati. Jangan sokong tangan, melompat dia tangkap. So rumah acah-acah, sebaik tak kena. Saya ambil surat khabar gulung-gulung tu, melekat surat khabar dekat gigi dia. Main dah bela flower horn tu. Jangan-jangan tuan-tuan pun ada flower horn. Mana dia begini? Allahu Akbar. Oh, yakut barzan tadi. Seperti yakut. Yakut ni kita katakan permata lah, mata delima tu yakut. Marjan ini jenis saya tak tahu. Marjan saya tak tahu. Akik, akik murah aja. Akik kalau beli satu-satu bantai sampai RM5 juga. Tapi kalau beli tasbih 100 biji baru RM2. Tasbih akik kan ada, tapi mudah pecah akik. Wah, Tok Guru kata akik ada yang boleh jadi penawar. Tunggu. Kalau kena gigit binatang bisa, katanya ada akik yang jadi penawar. Sebab dah Tuhan buat gitu. Dia kata gula dengan cara gulanya Allah buat, garam dengan garam air laut kan Tuhan buat. Gula tebu, akik batu, gas batu juga, belian batu juga. Sebab tu jangan kita memperkecilkan buatan Tuhan. Mana yang kita tak tahu dia diam je. Tiap-tiap satu tu Tuhan buat dengan kelebihannya masing-masing.
Udara kelebihannya ini, air kelebihannya ini, batu kelebihannya ini. Kalau tak ada batu, tak naik kereta kita. Duk kata batu tak baik. Tak ada batu naik kereta, tak boleh naik kereta, harap jalan tanah aja. Kan? Tak ada rumah batu kita. Kan? Semua Allah buat dengan kelebihan masing-masing. Boleh kan? Sebab tu Nabi dia tak pernah kata satu benda tu tak elok, kecuali yang memang hukum kata tak elok. Kalau dia tak mau makan, dia tak kata makanan tak elok. Dia tak makan dia. Boleh kan? Kot-kot lah mentang-mentang lah kita pakai ni nilam, spire kata orang nilam kan. Spire kan. Oh mahal, oh juta-juta juga sebiji. Tengok pameran tu lah. Tiba-tiba tengok orang pakai akik je. Apa nak guna akik, tengok aku nilam. Mana tahu akik dia lebih bernilai daripada nilam. Tuhan letak masing-masing dengan kelebihan. Macam orang nampak monyok je, mana kita tahu dia dekat dengan Allah. Nampak orang ni hebat, mana tahu dia renggang sikit dengan Allah, mana kita tahu. Orang dengan batu tu pun sama Tuhan buat. Kan? Orang pun Allah buat, batu pun Allah buat. Ni tak? Air pun Allah buat, api pun Allah buat. Wa qalilun min ibad wa apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak aku datangkan ilmu melainkan sedikit yang kita tahu kan. Ini orang mengaji tasawuf dia kena macam itulah. Semua Allah. Jadi jangan semua Allah sampai tak ada hamba. Akulah hamba. Baru betul. Jadi hamba dia kena buat kerja hamba, jangan campur urusan Tuhan. Jangan campur urusan Tuhan. Kita hamba buat kerja hamba. Mana dia begini? Lagi 5 minit 1 jam juga sudahnya. Sebenarnya bab ni sikit, sebab tu saya rampai banyak. Bab ni sikit aja, cuma nak habiskan satu bab, saya rampai benda lain banyak. Kemudian dan harus menggunakan bejana daripada yakut, marjan dan akik dan sebagainya. Habis sampai noktah. Dan haram memakai bejana yang ditampal. Ini cerita bejana yang ditampal minggu depan lah. Tinggal 5 minit lagi 1 jam. Minggu depan bejana yang tampal. Mana tahu kalau pinggan tampal dengan perak, ya tak? Cawan ada ni, sudu ada bunga-bunga daripada emas. Ini minggu depan. Jadi ada tuan-tuan yang nak bertanya. Tiga. Ada tak ada? Sudah tak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.